Tiada siapa menduga, dalam usia senja yang mencecah 83 tahun, seorang pelakon veteran yang pernah menghidupkan watak-watak ikonik dalam sejarah lakonan tanah air, kini terbaring diam di sebuah bilik khas di sebuah hospital swasta. Jauh daripada sorotan kamera, jauh dari gegak gempita pentas dunia hiburan. Galak, nama yang suatu ketika dahulu membawa gelak tawa dan juga titisan air mata kepada penonton, kini terperangkap dalam pertarungan senyap yang memperjudikan hayatnya. Ia bukan skrip, bukan rekaan seorang penulis drama. Ini adalah babak paling genting dalam hidup sebenar beliau. Babak yang tiada pengarah, tiada cut, tiada pengganti. Semuanya bermula dengan sebuah acara penghargaan seniman tanah air, di mana Galak dijemput khas sebagai tetamu kehormat. Malam itu, beliau muncul dengan senyuman yang sedikit hambar, namun masih menyimpan cahaya kebesaran seorang legenda. Ramai tidak menyadari bahwa langkahnya yang perlahan dan suara yang sedikit bergetar ketika menyampaikan ucapan bukan semata-mata kesan usia, tetapi petanda awal bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang merayap dalam tubuhnya. Ketika lampu pentas berkilau dan tepukan bergema, hanya dia yang tahu bahwa di balik dada itu ada tekanan aneh, sesak yang datang dan pergi, dan pening yang kerap kali menyekat kata-kata. 2 hari selepas acara tersebut, Galak dikejarkan ke hospital setelah tidak sedarkan diri di ruang tamu rumahnya, di hadapan poster lama film klasik yang pernah melambungkan namanya. Disinilah permulaan kepada babak penuh teka-teki dan ketakutan. Dokter mengesahkan keadaannya amat serius, sejenis komplikasi jantung langka yang hanya berlaku kepada 1 dalam sejuta warga emas. Penyakit ini bukan sahaja menyerang fungsi fizikal, tetapi secara perlahan-lahan mengaburkan memori, persepsi, dan semangat juangnya. Satu persatu memorinya kabur, termasuk nama sahabat seperjuangan, lokasi penggambaran, dan bahkan watak-watak yang pernah membesarkan dirinya dalam dunia seni. Apa yang lebih menyayat hati ialah reaksi senyap daripada dunia luar. Di luar bilik rawatan, dunia masih berputar, industri hiburan terus memacu, dan nama Galak, walaupun disebut sesekali dalam nada nostalgia, tidak lagi menjadi tumpuan utama. Namun, di dalam bilik itu, setiap detik adalah pertarungan, bukan hanya dengan penyakit, tetapi juga dengan perasaan dilupakan, perasaan sunyi, dan beban kenangan yang enggan pergi. Juru rawat yang menjaganya menyebut sesuatu yang menggugah hati. Pak Galak sering meracau waktu malam. Kadang dia ulang dialog-dialog lamanya, kadang dia jerit nama arwah istri, dan kadang dia cuma bisik, "Aku belum habis cerita aku. Jangan tutup tirai lagi." Kata-kata itu cukup untuk membuat sesiapa yang mendengarnya terdiam, merenung dalam-dalam. Adakah ini hanya penyakit tubuh, atau satu jeritan hati yang selama ini dipendam jauh di sebalik senyuman ikoniknya? Pihak hospital memperketat akses kepada beliau. Hanya keluarga terdekat dibenarkan masuk. Namun, sesuatu yang aneh mula berlaku. Ada yang mendakwa melihat Galak bercakap sendirian, seolah-olah sedang menjalankan sesi uji bakat terakhir dalam hidupnya. Ada yang menyatakan beliau menulis sesuatu di atas kertas-kertas kosong. Namun apabila ditanya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Ini skrip hidup aku yang belum siap." Misteri mula timbul. Apa sebenarnya yang sedang ditulisnya? Apakah rahasia yang ingin dibongkarkan? Apakah penyakit ini datang secara tiba-tiba? Atau ada tekanan yang sekian lama dipendam dalam hatinya? Apakah ini benar-benar babak terakhir? Atau hanya permulaan kepada satu cerita yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih menggoncang perasaan? Ketika malam melabuhkan tirai, dan lampu bilik rawatan hanya tinggal suram samar, Galak terus berbaring dengan mata yang separuh terbuka. Tangan memegang nota-nota yang entah ditujukan kepada siapa.
Dunia mungkin melihat beliau sebagai insan tua yang uzur, tetapi dalam fikirannya, pentas itu masih belum ditutup, wataknya masih belum selesai. Dan kita, para peminat, wartawan, sahabat lama, hanya mampu menunggu. Menunggu apakah tirai akan ditutup begitu sahaja, atau akan terbuka kembali dengan satu ledakan terakhir dari seorang legenda yang enggan dilupakan. Bilik itu sunyi, tetapi tidak bisu. Setiap bunyi alat bantuan hayat yang berdetik perlahan, setiap desah nafas galak yang bergetar di hujung nada, seperti satu irama dari film klasik yang sudah hampir tamat. Namun, dalam keheningan itu ada nyawa. Dan nyawa itu bukan sekadar degupan jantung, ia adalah kenangan, jiwa seni, dan roh seorang pelakon yang tidak pernah bersara dari peranannya yang sebenar, menjadi manusia. Di atas meja kecil di sisi katil, terletak sebuah sikat kayu berwarna perang keemasan, sedikit retak di ujungnya, tetapi masih dibersihkan setiap pagi. Itu sikat yang sama yang digunakan A. Galak selama lebih 40 tahun di setiap lokasi penggambaran. Pernah, ketika ditanya mengapa tidak menukar kepada sikat modern, beliau hanya tersenyum, "Sikat ni tahu susunan rambut watak-watak aku. Kalau aku tukar, nanti mereka keliru." Di kaki katil, tergantung sehelai kain batik lusuh yang sudah pudar warna. Ia bukan sebarang kain, itu peninggalan istrinya, Allah Yarhamah Habibah, yang selalu digunakan untuk mengelap peluhnya ketika penggambaran luar. Kini, ia digantung di situ bukan sekadar sebagai kenangan, tetapi seperti jampi halus yang memberi semangat untuk terus bernafas. Setiap kali juru rawat menukar posisi badannya, tangan A. Galak kadang-kadang secara refleks akan menyentuh kain itu, seolah-olah mencari kekuatan dari satu cinta yang tidak pernah mati. Lalu ada radio kecil di penjuru meja. Setiap pagi, anak lelakinya akan pasangkan lagu-lagu P. Ramlee atau Saloma, tetapi lagu yang paling sering diputarkan adalah Getaran Jiwa. Dan pada saat lagu itu dimainkan, kadang-kadang mata A. Galak akan berair, seolah-olah otaknya mengembalikan dirinya ke sebuah set lama di Jalan Ampas, di mana beliau berdiri sebagai pelakon tambahan, wajah penuh harapan, berpeluh, tetapi mata bersinar, melihat masa depan yang belum digenggam. Di dinding tertampal lukisan kanak-kanak, dilukis oleh cucu sulungnya, Umar, yang hanya berumur 6 tahun. Dalam lukisan itu, A. Galak digambarkan sebagai seorang superhero berkopiah dan berseluar pelikat, dengan tangan mengangkat mikrofon ke langit. Bila ditanya, kenapa lukis begitu, Omar menjawab polos, "Sebab atuk penyelamat cerita. Kalau atuk tak ada, cerita sedih." Dan memang benar. Dalam banyak film-film klasik, watak sampingan yang dimainkan oleh A. Galak sering menjadi pemecah emosi, pelawak yang menghibur di tengah kesedihan, atau tukang sapu yang memberikan falsafah hidup di lorong belakang. Walaupun hanya muncul 2 atau 3 babak, beliau tahu bagaimana untuk meninggalkan bekas. Seperti garam, tidak banyak, tapi tanpanya, semua jadi tawar. Juru rawat bernama Hanim berkongsi satu cerita yang menyentuh. Suatu malam, ketika saya kemas katil dia, saya terdengar dia baca skrip. Tapi tak ada kertas pun. Dia baca sambil pejam mata. Kita semua ada watak dalam cerita orang. Tapi siapa nak tulis cerita kita sendiri? Saya tak tahan. Saya menangis senyap-senyap di tepi pintu. Dan begitulah, A. Galak yang sedang nazak itu masih melakonkan, bukan dengan tubuh, tetapi dengan roh dan ingatan. Setiap kelipan mata, setiap gerakan jari yang lemah, membawa makna. Kita, sebagai pembaca, sebagai penonton, bukan lagi orang luar. Kita adalah sebahagian daripada skripnya. Kita menyaksikan saat-saat yang tidak dilakonkan, tidak direka, tetapi dilalui dengan sebenar-benar rasa. Apa yang bakal berlaku seterusnya masih belum jelas. Tetapi dalam setiap detik,
Setiap butiran kecil, sikat usang, kain batik lusuh, radio lama, lukisan cucu, bahkan dialog yang dibisik dalam mimpi, Agalak tidak pernah berhenti menjadi pelakon. Dan kita tidak lagi hanya melihat, kita turut hidup dalam babak ini bersama dengannya. Namun, di sebalik segala yang kelihatan sederhana, kain batik, sikat kayu, lukisan kanak-kanak, tersembunyi satu lapisan yang belum terungkap. Ada sesuatu tentang malam beliau rebah di ruang tamu yang belum benar-benar dijelaskan. Anak perempuannya, Safiyah, pernah secara tidak sengaja menyebut kepada seorang wartawan bahwa sebelum jatuh pingsan, ayahnya sedang menulis surat panjang. Namun surat itu hilang. Tidak pernah dijumpai, tidak pernah disebut lagi. Dan setiap kali soalan itu dibangkitkan, Safiyah akan diam lama sebelum mengubah topik. Ada juga cerita dari seorang pengawal keselamatan hospital yang mendakwa melihat seorang lelaki berjubah gelap melawat A. Galak pada pukul 3 pagi. Wajah tidak dikenal, tetapi dikatakan sempat duduk lama di sisi katil, membisikkan sesuatu ke telinga pelakon veteran itu. Apabila ditanya kepada jururawat bertugas malam itu, tiada rekod sesiapa masuk pada waktu berkenaan. Adakah itu hanya bayangan? Atau ada seseorang yang tahu sesuatu tentang masa lalu? Galak yang belum pernah didedahkan kepada sesiapa? Beberapa hari kemudian, ketika cucunya sedang bermain di laci lama rumah A. Galak, dia menjumpai sebuah kotak kecil berbalut kain hitam yang tertutup kemas. Di dalamnya hanya ada satu pita kaset lama dan sehelai nota lusuh yang hampir tidak terbaca. Nota itu hanya tertulis satu ayat dengan tulisan tangan yang bergoyang, "Jangan mainkan ini, selagi aku belum pergi." Apa kandungan pita kaset itu? Mengapa Agalak menyimpannya begitu rapi, seolah-olah ia adalah kunci kepada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan seorang pelakon? Dan siapakah yang dimaksudkan dengan aku dalam nota itu? Dirinya sendiri atau seseorang dari masa silam? Safiyah kini mula menyedari bahawa bapanya tidak sekadar menyimpan kenangan, tetapi menyembunyikan sesuatu. Dalam diam, dia mula meneliti kembali naskah lama, surat-surat peminat yang dihantar dari luar negara, dan rakaman-rakaman temu bual ayahnya dari era 70 dan 80. Dalam satu rakaman yang hampir kabur, Agalak pernah menjawab secara berseloroh, "Aku ni bukan pelakon sangat. Aku cuma jaga cerita orang lain supaya tak bocor." Ramai anggap itu satu jenaka. Tetapi kini, ia mula kedengaran seperti kod. Seolah-olah Galak selama ini tahu lebih banyak dari yang dia pernah dedahkan. Malam itu, hujan turun lebat. Di hospital, Agalak tersentak perlahan. Kali pertama dalam seminggu, dia membuka mata dengan lebih fokus. Bibirnya bergerak-gerak dan hanya satu patah kata yang jelas keluar, "Faisal." Siapa Faisal? Tiada ahli keluarga dengan nama itu. Tiada rekod pengurus atau rakan seindustri dengan nama tersebut yang rapat dengan beliau. Tetapi, selepas menyebut nama itu, Galak menggenggam kain batik di sisinya dengan kuat, seolah-olah ada ketakutan yang muncul, bukan terhadap penyakit, tetapi terhadap sesuatu yang lebih gelap, lebih mendalam. Matahari mula terbit, namun cahaya tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya menambah bayang-bayang kepada teka-teki yang semakin kusut. Dan sementara para wartawan mula mencium ada sesuatu yang lebih dramatik daripada sekadar kesihatan seorang pelakon veteran, Safiyah masih menunggu ayahnya membuka mata sekali lagi dan menjawab semua persoalan, atau mungkin menambah satu lagi misteri ke dalam warisan yang belum selesai ini. Cerita ini belum tamat. Mungkin ia belum pun bermula. Dan pada satu petang yang redup, awan menggantung berat di atas bumbung hospital itu, seperti langit sendiri menahan nafasnya. Di dalam bilik kecil itu, suasana kelihatan hampir sama. Radio masih berbisik lagu-lagu lama, kain batik masih bergoyang sedikit ditiup angin pendingin hawa,
dan pita kaset misteri itu masih belum disentuh. Safiah berdiri di sisi katil, memerhati wajah ayahnya yang kian pucat, namun masih kelihatan seperti sedang menunggu sesuatu. Bukan kematian, tidak, itu terlalu mudah. Galak bukan menunggu ajal, dia menunggu satu momen yang tidak diketahui sesiapa. Mungkin hanya dirinya sendiri. Dia sudah lama diam, tidak lagi menyebut nama Faisal. Tetapi mata tuanya sesekali terbuka separa, merenung ke arah siling kosong, atau mungkin ke arah sesuatu yang hanya dia mampu lihat. Seperti sedang menonton sebuah babak terakhir yang tidak pernah ditulis dalam mana-mana skrip. Pada malam ke-17, jururawat menemui satu helaian kertas yang terlipat kecil di bawah bantalnya. Ia ditulis dengan dakwat yang hampir pudar. Kalau satu hari nanti tiada siapa yang ingat watak aku, tak apa. Tapi tolong, jangan lupa apa yang aku sembunyikan dalam diam. Tiada tanda tangan, tiada tarikh. Hanya tulisan itu, seolah-olah satu permintaan atau satu amaran. Keesokan harinya, seseorang dari masa lalu datang berkunjung. Lelaki berumur lewat 60-an. Berbaju kemas dan bertongkat kayu ukiran Jawa. Dia tidak bercakap banyak. Hanya duduk di sisi katil selama 30 menit, kemudian bangun dan pergi tanpa meninggalkan nama. Tetapi selepas lelaki itu beredar, Galak kelihatan tenang. Tidak lebih kuat, tidak lebih lemah, hanya reda. Dan sejak itu, pita kaset itu hilang. Tiada siapa mengaku mengambilnya. Tiada kesan dicuri. Laci masih berkunci, kunci masih tergantung di rantai leher Safiah. Namun kotak kecil itu kini kosong, dan Safiah tidak bertanya lagi. Seolah-olah dia tahu bahwa jawaban bukan untuk dirinya, mungkin bukan untuk sesiapa pun. Wartawan-wartawan terus menunggu di luar hospital. Para peminat menghantar bunga dan doa. Tetapi cerita sebenar, cerita yang membentuk seluruh hidup Galak, tidak pernah diberitahu sepenuhnya. Ia kekal terfragmentasi dalam memori orang-orang sekeliling, dalam cebisan dialog film yang diulang siar di TV, dalam tawa kecil penonton yang tidak tahu mereka sedang ketawa dengan seseorang yang sedang menyembunyikan dunia di balik matanya. Dan suatu hari nanti, mungkin seseorang akan menemui pita kaset itu. Atau mungkin tidak. Mungkin Faisal itu cuma nama dalam mimpi. Mungkin surat yang hilang itu masih tersembunyi di belakang potret lama, atau dibakar malam hujan turun. Atau mungkin semua itu hanya cerita. Seperti semua cerita yang pernah Galak hidupkan di layar, antara benar dan palsu, antara lakonan dan kenyataan. Apapun, ketika angin menyusup perlahan masuk ke dalam bilik itu dan mengibarkan sedikit hujung kain batik lusuh yang tergantung di hujung katil, ia memberi isyarat yang tidak dapat dijelaskan. Dan cerita pun terus. Begitu saja.